Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Bertemu lagi kita pada pertemuan seterusnya, iaitu kita akan membincangkan tentang pentadbiran hal ehwal Islam di Malaysia. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang pentadbiran zakat. Baik, institusi zakat merupakan organisasi bukan untung. Baik, di Malaysia, setiap negeri dalam pentadbiran zakat mereka mewujudkan institusi khusus yang mentadbir zakat bagi negeri masing-masing, ya. Ia merupakan institusi yang bukan untung. Kita sedia maklum bahawasanya institusi zakat ini kerjanya adalah berkaitan dengan kewangan, berkaitan dengan duit, ya. Jadi dia berbeza dengan institusi-institusi kewangan yang lain, yang pada dasarnya institusi kewangan yang lain ini biasanya bermatlamatkan keuntungan, ya. Adapun zakat, institusi zakat dia bukanlah bermatlamatkan keuntungan. Dia hanyalah satu institusi yang bertanggungjawab bagi menguruskan keuang ataupun harta zakat, ya. Dia tidaklah berkaitan dengan keuntungan secara langsung. Dia bukan macam institusi perbankan, dia bukan macam koperasi, ya, dia bukan macam takaful ataupun insurans dan sebagainya, tapi dia semata-mata menguruskan, ya, kewangan bagi umat Islam. Baik, ia institusi awam yang ditubuhkan untuk mewujudkan sistem pengurusan zakat yang lebih bersistematik. Ini sahaja antara fungsi utama institusi zakat. Dia hanyalah menguruskan zakat secara lebih sistematik apabila ditubuhkan institusi zakat ni, ya. Bagi membantu pemerintah menguruskan wang zakat, ya, dalam melaksanakan aktiviti mengutip dan mengagihkan wang zakat. Kerjanya ataupun tanggungjawab institusi zakat ini hanyalah mengutip serta mengagihkan wang zakat sahaja, ya. Dia bukanlah mengutip lepas tu dia niagakan, dia kutip kemudian dia laburkan dan sebagainya. Tidak, dia hanya kutip kemudian dia agihkan, kutip dia agihkan. Dia hanyalah institusi yang bertanggungjawab dalam menguruskan sahaja harta zakat dalam mengutip dan mengagihkan. Jadi di Malaysia terdapat 14 buah institusi zakat. Ini berdasarkan kepada negeri-negeri serta wilayah di dalam Malaysia. Jadi kita sedia maklum bahawasanya di Malaysia terdapat 13 buah negeri dan 3 wilayah, iaitu wilayah Persekutuan, wilayah Labuan serta Putrajaya. Jadi 3 wilayah ini duduk di bawah satu institusi zakat, iaitu Mawib, di bawah Mawib, ya. Mawib pula lantik PPZ sebagai yang mengutip wang zakat. Selain daripada itu, ada 13 buah negeri di Malaysia. Jadi setiap negeri di Malaysia ini mempunyai satu institusi zakat. Jadi kalau kita faham zakat ini sebenarnya berkaitan dengan urusan keagamaan, maka kita kena lihat baliklah. Kalau kita lihat balik peruntukan yang diberikan di bawah perlembagaan persekutuan yang memperuntukkan pentadbiran agama seperti zakat ini ditadbir oleh negeri, ya, kerajaan negeri, bukan di bawah kerajaan persekutuan. Nanti kita akan lihat peruntukan perundangannya. Baik, perundangan dan pentadbiran. Perundangan dan pentadbiran zakat adalah berdasarkan peruntukan perlembagaan persekutuan, iaitu butiran 1 senarai kedua jadual ke-9, iaitu senarai negeri. Ya, ini sering kita ulang-ulang, ya. Apabila kita membicarakan tentang pentadbiran hal ehwal Islam di Malaysia, kita tidak lari daripada membincangkan peruntukan di bawah perlembagaan persekutuan, iaitu senarai kedua jadual ke-9, ya. Senarai kedua jadual ke-9, iaitu kita namakan dia dengan senarai negeri, di mana senarai pertama senarai persekutuan, senarai kedua senarai negeri, yang senarai ketiga senarai bersama, ya. Sebelum ni kita ada bincangkan berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal Islam di Malaysia, hal ehwal Islam di negeri, iaitu Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam serta pentadbiran keadilan di bawah Mahkamah Syariah. Kita ada membincangkan tentang pentadbiran hukum syarak di bawah institusi fatwa ataupun mufti.
Jadi ini semua termasuklah institusi zakat. Semuanya ada diperuntukkan di dalam senarai kedua, jadual ke-9. Jadi setiap apa-apa pentadbiran keagamaan di Malaysia, semuanya tertakluk di bawah senarai kedua, di mana perlembagaan memperuntukkan bagi perkara-perkara berkaitan dengan keagamaan semuanya di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Ya. Jadi sebab itulah di Malaysia ada Majlis Agama Islam sampai 14 Majlis Agama Islam. Ya, Jabatan Mufti sampai 14 Jabatan Mufti. Jabatan Mahkamah Syariah ada 14. Iaitu mengikut setiap negeri masing-masing berdasarkan peruntukan di bawah perlembagaan tadi. Ya, segala urusan berkaitan agama termasuk zakat, sedekah, hibah, wakaf, kurban dan seumpamanya adalah tertakluk di bawah Majlis Agama Islam. Jadi kalau pentadbiran keadilan dia di bawah pentadbiran dia di bawah Mahkamah Syariah. Pentadbiran hukum syarak di bawah mufti. Selain daripada itu, seperti zakat, sedekah, hibah, wakaf dan sebagainya, dia ditadbir di bawah Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam negeri-negeri. Ya. Kalau kita ingat balik perbincangan kita sebelum ni, pada sebelum 1990-an, Majlis Agama Islam dialah yang mentadbir setiap pentadbiran agama di negeri-negeri. Dialah menguruskan hukum syarak, dialah menguruskan perkara yang berkaitan dengan pentadbiran keadilan, dialah yang menguruskan tentang pentadbiran zakat, wakaf dan sebagainya. Selepas era 1990-an, maka diasingkan ya beberapa bahagian untuk lebih efisien. Ya, Majlis Agama Islam tidak lagi berbidang kuasa terhadap pentadbiran keadilan. Dia Mahkamah Syariah sahaja yang uruskan. Bagi pentadbiran hukum syarak, mufti saja yang uruskan. Majlis Agama Islam tidak campur tangan. Ya. Jadi kecuali zakat masih lagi di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam. Jadi fungsi utama institusi zakat ini, iaitu fungsi utama ni maksudnya fungsi umum setiap institusi zakat yang ada dekat Malaysia ni, yang ada 14 institusi zakat dekat Malaysia ni termasuklah wilayah. Ya, mereka berfungsi sebagai memungut zakat dan fitrah daripada orang Islam di negeri yang berkaitan serta mengagihkan wang kutipan zakat dan fitrah kepada asnaf yang telah ditentukan. Jadi fungsi utama semua institusi zakat di Malaysia ni, fungsi utama ni adalah memungut dan mengagihkan zakat. Ya, memungut zakat dan fitrah ini merujuk kepada zakat harta lah. Zakat kan terbahagi kepada dua, iaitu zakat harta dan zakat. Zakat di sini merujuk kepada zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat harta dan zakat fitrah. Jadi yang dimaksudkan dengan kutipan dan agihan tu merujuk kepada dua zakat ni lah. Ya, zakat harta dan zakat fitrah. Ya, zakat harta seperti zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, pertanian, ternakan, galian dan sebagainya. Ya, merujuk kepada harta-harta yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitu zakat yang dikenakan terhadap harta tertentu. Adapun zakat fitrah merujuk kepada individu yang mampu untuk keluarkan zakat. Ya, yang biasanya dikeluarkan pada raya Aidilfitri. Ya, ini antara fungsi utama ataupun fungsi umum setiap institusi zakat di Malaysia. Ya, tapi nanti kita akan lihat ada sedikit perbezaan dari sudut pentadbiran. Ya, bukan semua negeri sama. Dari sudut kutipan dan agihan. Baik, dari sudut penubuhan, urusan berkaitan zakat adalah tertakluk di bawah peruntukan enakmen pentadbiran agama Islam dan adat istiadat Melayu negeri atau enakmen zakat negeri. Sebagaimana pentadbiran keadilan sebelum ni, Mahkamah Syariah, institusi mufti, fatwa tu kan, ataupun pentadbiran hukum syarak, Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam, ini semua diperuntukkan di bawah enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri, ataupun sebahagian negeri dinamakan dengan adat istiadat Melayu negeri. Ya. Jadi semua institusi yang berkaitan dengan agama Islam ini diperuntukkan di bawah enakmen induk di setiap negeri itu, iaitu enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Jadi sebagaimana Mahkamah Syariah, sebagaimana Jabatan Mufti, pentadbiran zakat pun diperuntukkan di bawah enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Baik,
yang di mana raja dan yang di-Pertuan Agong telah diberi kuasa dalam urusan berkaitan mengutip dan mengagihkan wang zakat. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam enactment tadi tu, senarai kedua tu, senarai kedua iaitu senarai negeri dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana perkara yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam semuanya diletakkan di bawah bidang kuasa negeri, di mana bidang kuasa negeri ini ditadbir sebenarnya oleh sultan bagi negeri-negeri yang bersultan ataupun raja. Bagi negeri-negeri yang tidak beraja seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak serta wilayah-wilayah seperti wilayah Persekutuan Labuan dan sebagainya, mereka dinaung oleh yang di-Pertuan Agong. Ya. Jadi sebenarnya kuasa yang sebenar yang ada di setiap negeri dalam mengutip dan mengagihkan adalah raja ataupun yang di-Pertuan Agong. Cumanya ditubuhkan institusi-institusi seperti institusi zakat, mahkamah syariah dan sebagainya itu membantu agung ataupun sultan ataupun raja dalam mentadbir urusan yang berkaitan. Kuasa sebenar ada pada agung ataupun raja. Tapi institusi-institusi ini ditubuhkan untuk membantu raja ataupun agung ataupun sultan bagi mentadbir perkara yang berkaitan ataupun perkara yang di bawah naungan mereka. Ya, termasuklah zakat. Di bawah MAIN terdapat Jabatan Agama Islam, di bawah Majlis Agama Islam Negeri terdapat Jabatan Hawal Agama Islam Negeri, Jabatan Agama lah, di mana di bawah terdapat satu unit khas dikenali sebagai Baitul Mal ataupun Jabatan Zakat. Dibentuk bagi melaksanakan segala urusan berkaitan zakat, iaitu mengurus, mengutip dan mengagihkan zakat kepada golongan asnaf yang berkelayakan. Jadi kuasa sebenar tadi ada pada sultan ataupun raja. Kemudian sultan ataupun raja membentuk satu jawatan kuasa ataupun institusi bagi mentadbir hal ehwal berkaitan zakat, hal ehwal Islam, hal ehwal berkaitan hal ehwal Islam. Dalam institusi yang mentadbir perkara yang berkaitan dengan hal ehwal Islam ini, ada lagi unit yang membantu mereka. Ya, mereka tak bolehlah nak buat semua, kecuali mereka terpaksa agihkan lagi pentadbiran-pentadbiran tu di bawah unit-unit yang tertentu. Ya. Di mana unit ini akan mengurus, mengutip dan mengagihkan, ini yang dinamakan dengan institusi zakat lah. Baik, tadbir urus zakat. Institusi zakat Malaysia mengamalkan struktur pentadbiran zakat yang berbeza-beza mengikut negeri masing-masing. Ya. Bidang kuasa di dalam Perlembagaan Persekutuan, mereka secara umumnya memberikan pentadbiran zakat ni contohnya kepada negeri-negeri. Jadi atas negeri lah nak menguruskan zakat ataupun pentadbiran zakat ni macam mana dalam urusan mengutip dan mentadbir. Jadi ada negeri yang mengutip, Majlis Agama Islam dia mengutip dan mengagihkan. Ada negeri yang Majlis Agama Islamnya serahkan kepada institusi lain. Ya. Ada negeri yang Majlis Agama Islamnya hanya mengagihkan saja. Kutip adalah institusi lain. Itu ada sedikit perbezaan dari sudut pentadbiran. Ikut negeri lah, ikut kemampuan, ikut kebijaksanaan, ikut kesesuaian negeri-negeri yang negeri-negeri tersebut. Ya. Di beberapa buah negeri, kutipan dan agihan ditadbir oleh entiti yang berbeza kesan daripada aktiviti pensertaan dan pengkorporatan. Maksudnya, ada negeri yang ditadbir secara langsung oleh Majlis Agama Islam bagi kutipan dan agihan zakat. Ya, maksudnya Majlis Agama Islam tu dia kutip serta dia zakat. Dia agihkan. Ada pula Majlis Agama Islam yang dia hanya mengagihkan sahaja. Adapun kutip zakat, dia lantik satu institusi yang bertanggungjawab. Ada negeri yang Majlis Agama Islam dia tidak secara langsung dia tidak secara langsung terlibat. Dia hanya melantik satu institusi bagi mengutip dan menguruskan perkara yang berkaitan dengan zakat. Nanti kita akan lihat. Tetapi Majlis dan Baitul Mal pada umumnya masih memainkan peranan penting dalam pentadbiran zakat. Secara umumnya Majlis dan Baitul Mal walaupun mereka tidak secara langsung terlibat dalam kutipan ataupun agihan zakat, tapi mungkin pada dasar-dasarnya, contohnya ketentuan zakat, asnaf, dan sebagainya, majlis masih masuk campur. Baik, ini contohnya tadbir urus di bawah Majlis Agama Islam, iaitu negeri-negeri yang Majlis Agama Islam dia menguruskan zakat sepenuhnya, baik kutip, baik agih, iaitu Kelantan, Johor, Terengganu, Perlis, Perak dan Sabah. Jadi 6 negeri ini merupakan negeri yang
Majlis Agama Islamnya menguruskan semua berkaitan dengan kutipan dan agihan. Adapun negeri-negeri lain selain daripada 6 negeri tadi, zakat-zakat ini ditadbir urus oleh anak syarikat Majlis Agama Islam. Jadi dia menswastakan, dia menswastakan ataupun dia mengkorporatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat. Majlis hanya sekadar mungkin mengawasi sahaja ataupun melakukan menetapkan dasar sahaja dalam perkara berkaitan zakat, tapi yang melaksanakan seperti kutipan dan agihan dia lantik anak syarikat. Dia lantik anak syarikat. Seperti wilayah persekutuan ataupun biasa yang kita kenal dengan PPZ. Jadi wilayah persekutuan, di mana wilayah persekutuan Majlis Agama Islam dia kita dikenali dengan MAWIB. Wilayah persekutuan, kutipan dilakukan oleh anak syarikat MAWIB, iaitu PPZ. Jadi PPZ ini dia fungsi dia adalah satu syarikat ataupun satu institusi yang dilantik oleh MAWIB dalam tugas dia untuk kutip sahaja zakat di wilayah persekutuan. Adapun agihan dilakukan secara langsung oleh MAWIB sendiri. Jadi kutip PPZ, agihkan tu MAWIB. Kutip PPZ ini adalah badan swasta. Mungkin pada pandangan mereka lebih efisien dan lebih teratur sekiranya ada anak syarikat yang bukan institusi awam menguruskan kutipan zakat. Tapi kita lihat sekarang pun MAWIB zakat di wilayah persekutuan antara kutipannya antara yang tertinggi dekat Malaysia kan. Jadi mungkin itu antara kesan kepada pengkorporatan ataupun penswastaan kutipan zakat tu. Di Selangor pula kita ada PZS Pusat Zakat Selangor. Di mana ini pun dianak syarikatkan. Jadi Majlis Agama Islam Selangor dia melantik satu badan ataupun satu institusi untuk tugasnya kutip dan agih. Kalau di wilayah tadi PPZ tugas dia hanya kutip sahaja, agih MAWIB. Di Selangor kutip dan agih oleh PZS. Kalau saya silap tolong betulkan. Tak silap saya PZS. Kutip dan agihan dia bagi sahaja kuasa kepada anak syarikatnya iaitu PZS. Jadi dia tidak terlibat secara langsung. Di Kedah pun sama. Dia melantik satu institusi ataupun satu badan yang tugasnya kutip dan agih. Pulau Pinang pun sama, Sarawak pun sama. Adapun Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan, dia melantik juga anak syarikat supaya menguruskan kutipan zakat. Adapun berkaitan dengan agihan, Majlis Agama Islam yang akan uruskan. Jadi kat sini kita nampak walaupun pentadbiran zakat ini diberikan kuasanya oleh negeri masing-masing, tapi cara nak uruskan tu terpulang kepada negeri masing-masing. Yang penting kutipan ataupun agihan zakat tu dilakukan secara teratur dan lancar. Okey, baik. Ini contohnya. Seterusnya kita lihatlah apa yang aktiviti-aktiviti yang ada di bawah institusi zakat ni. Contohnya kita tak lihat kepada perkara-perkara lain, kita hanya lihat kepada perkara-perkara tertentu sahaja sekadar untuk pengetahuan umum berkaitan dengan institusi zakat. Contohnya kita nak lihat kepada skim bantuan zakat. Ini saya ambil kat Johor. Jadi contohnya tadi mereka dah kutip wang-wang zakat tadi, kemudian mereka nak agihkan. Jadi mereka nak agihkan ni macam mana? Itu pun terpulang kepada institusi zakat setiap negeri masing-masing mengikut kebijaksanaan mereka nak agihkan macam mana. Di Johor mereka contoh ni skim bantuan zakat Johor. Skim dia ada skim bantuan asnaf, skim bantuan hari raya, skim bantuan sara hidup bulanan, skim bantuan perubatan, skim bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, derma siswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, skim pembiayaan taman pengajian dan sebagainya. Jadi kalau kita faham
pengagihan zakat ini pada asalnya, kalau kita belajar dulu, pengagihan zakat dia tertakluk kepada 8 golongan yang layak menerima zakat, ya, yang ataupun kita namakan sebagai asnaf zakat. Jadi skim-skim ni adalah satu pilihan kepada asnaf-asnaf tadi untuk memilih zakat, untuk memilih bantuan macam mana yang mereka kehendaki sekiranya mereka ini tergolong daripada asnaf zakat. Contohnya lah, antara asnaf zakat iaitu fakir miskin. Jadi fakir miskin dia nak minta bantuan daripada institusi zakat. Jadi bantuan apa? Bentuk bantuan apa yang mereka perlukan? Katalah mereka memerlukan perubatan. Maka mereka isilah permohonan skim bantuan perubatan. Jadi mereka akan dapat berdasarkan skim tersebut. Ya. Contoh lain, kalaulah mereka ni masuk dalam kategori asnaf fisabilillah seperti pelajar, ya, maka apa yang mereka perlukan? Kita lihat kepada skim-skim yang ditawarkan, iaitu seperti derma siswa pelajar ataupun bantuan pendaftaran ke IPT. Jadi kita boleh pilih berdasarkan kemahuan kita, ya, keperluan kita berdasarkan skim-skim ni. Mereka tak adalah bagi contohnya kita nak minta zakat, tapi kita tak tahu apa tujuan kita, apa keperluan kita. Ya, kita lihat kepada keperluan, kemudian kita lihat kepada skim yang ditawarkan. Baik, seterusnya kita lihat kepada contoh aktiviti institusi zakat. Ini tadi skim, ini aktiviti pula, ya. Selain daripada mengutip dan mengagihkan, ya. Jadi mengutip dan mengagihkan pula dimurnikan ataupun diuruskan sebaik-baiknya oleh institusi zakat setiap negeri itu. Jadi mereka ini adalah aktiviti dalam penyediaan takwim tahunan program fitrah, ya. Jadi dalam mengutip dan mengurus dan mengutip dan mengagihkan tu, jadi adalah aktiviti-aktiviti bagi melancarkan tugas mengutip dan mengagihkan tu, ya. Perlantikan dan pertawalihan amil. Amil ni kalau kita faham iaitu satu golongan yang menguruskan mengutip, ya, mengutip wang zakat. Jadi mereka pun menguruskanlah ni dalam pelantikan dan pentauliahan amil. Jadi untuk melancarkan urusan kutipan, maka mereka melantik amil. Jadi contohnya kalau kita biasa bayar zakat fitrah, biasanya kita bayar dekat amil-amil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam seperti imam, bilal dan sebagainya, dan amil-amil yang dilantiklah, mana-mana amil yang dilantik sekalipun. Ya, kempen kesedaran zakat, ya, dalam nak menyedarkan kepada semua umat Islam tentang kesedaran bayar zakat ini, maka mereka perlukan satu program kempen dan sebagainya, ya, dalam sebab kita faham masih ada lagi yang tidak sedar tentang kewajipan untuk membayar zakat. Jadi kempen ini penting. Apa-apa program pun penting. Apa-apa inisiatif untuk menyedarkan umat Islam tentang pembayaran zakat tu adalah penting. Sebab kita faham tak semua, mungkin ramai lagi orang-orang yang mampu ataupun layak membayar zakat atau wajib membayar zakat tapi masih lagi tidak bayar. Kadang-kadang kita tanya dia, dia tahu tentang kewajipan zakat tapi dia tidak mahu bayar zakat. Dia tidak sedar, ya, tentang kewajipan tersebut. Sejauh mana kewajipan tersebut. Adakan tak ceramah dan taklimat berkaitan zakat, mengutip zakat, majlis penyerahan zakat dan bantuan zakat, bancian penduduk Islam dan fakir miskin. Ini penting supaya boleh ditentukan mana golongan fakir dan mana golongan miskin. Jadi tidaklah mereka sukar untuk menentukan mana fakir dan miskin. Jadi perlu kepada bancian, ya. Sebab kalau kita duduk di satu kawasan pun kita bukan tahu mana yang miskin, mana yang fakir. Jadi bancian ni penting. Pemprosesan permohonan bantuan zakat dan menyediakan laporan aktiviti tahunan. Ya. Baik, secara umumnya jenis-jenis zakat yang diuruskan dekat institusi zakat iaitu zakat harta dan zakat fitrah lah. Jadi zakat harta ni seperti emas dan perak, pertanian, ternakan, galian, perniagaan dan simpanan. Ya. Jadi kalau kita ada emas,
kita simpan emas, kita simpan perak. Sekarang ni pula ramai yang simpan emas, ya, berlumba-lumba untuk simpan emas, maka jangan pula dia lupa membayar zakat. Jadi ada syarat-syaratnya lah, ya. Syarat-syaratnya cukup haul, cukup nisab dan sebagainya. Kalau pertanian pun perlu bayar zakat. Ternakan pun kalau ada kena bayar zakat, seperti kambing, lembu dan sebagainya. Ayam tak payahlah, ya. Galian, rikas, perniagaan. Kalau ada perniagaan pun wajib dibayar zakat. Sekarang kita lihat trend bisnes ini telah berkembang di kalangan umat Islam. Maka sekiranya mereka ni layak bayar zakat, maka wajiblah bayar zakatnya. Jangan simpan duit itu tanpa bayar zakat. Wang simpanan, ya, ada lagi dinamakan zakat pendapatan. Biasanya bagi mereka-mereka yang biasa-biasa kerja-kerja biasalah, maksudnya bukannya penternak, bukannya petani, tidak simpan emas, mereka ni kebanyakan di kalangan umat Islam di Malaysia ni kerja makan gaji. Jadi zakat yang biasa kita keluarkan iaitu zakat pendapatan. Ya, zakat pendapatan iaitu duit yang kita dapat setiap bulan tu kita zakatkan sebagainya. Kalau ada simpan emas tu lain ceritalah, kena emas pula. Tapi biasanya tak ramailah yang simpan emas. Kebanyakannya simpan duit. Jadi simpan duit dikenakan zakat simpanan ataupun zakat pendapatan. Ya, setiap bulan bayar zakat, setiap bulan bayar zakat. Yang seterusnya zakat fitrah lah. Zakat fitrah ni bukan zakat yang didasarkan kepada harta yang telah ditetapkan oleh syarak, tetapi berdasarkan kepada individu yang hidup. Ya, individu muslim yang hidup ketika hari raya Aidil Fitri. Itu yang kita biasa bayar satu cupak makanan, satu gantang makanan. Ada setiap negeri ada yang bayar RM7, ada RM7.50 dan sebagainya, ikut negeri lah. Ya. Syarat wajib zakat. Jadi kalau kita nak lihat kepada kita ni sudah wajib zakat ataupun tidak, boleh lihat di sini contohnya Islam, merdeka, sempurna milik, cukup nisab, sempurna haul. Kalau kita nak lihat kita ni sebenarnya dah wajib zakat ataupun tidak. Ya, Islam dah. Merdeka, sekarang tak ada lagi hamba. Ketiga, sempurna milik, iaitu sempurna milik terhadap harta yang kita miliki tu. Ya. Baik zakat harta ke dan sebagainya. Zakat emas, perak, memang kita sempurna milik. Ya. Contohnya duit kan, duit dekat dalam bank tu memang duit kita. Kita boleh keluar, kita boleh uruskan, kita boleh buat apa saja dengan duit tu, itu namanya sempurna milik. Kalau tak sempurna milik ni macam mana? Duit tu kita tidak boleh, walaupun dinamakan duit kita, tapi kita tak boleh uruskan. Contohnya kedua SP. Ya, kedua SP, duit tu duit kita, tetapi kita tak boleh gunakan suka-suka. Itu namanya tidak sempurna milik. Jadi tidak sempurna milik, tak wajib zakat lagi lah. Ya, secara umumnya macam itulah. Ya, tapi kalau nak keluarkan zakat tak ada masalah. Keempat, cukup nisab. Nisab ni adalah jumlah minimum wajib keluar zakat harta. Contohnya, kalau kita ada emas, contoh kita ambil duit lah, ya. Kalau kita ada duit dalam 10,000, adakah wajib kita bayar zakat? Ya. Kita kena lihat di setiap negeri itu ada nilai nisab yang telah ditetapkan. Contohnya 21,000 adalah nilai nisab. Maksudnya kalau kita sekadar ada 10,000 saja, maka wajib tak bayar zakat? Tak wajib lah, sebab belum cukup nisab. Nisab yang cukup tu 21,000 contoh. Ya, kalau ada 19,000 duit belum cukup nisab, maka tak wajib bayar. Bila dia 21,000 saja, maka wajib bayar lah. Tapi wajib tu setelah setahun lah simpan duit tersebut. Kalau dalam setahun tu berkurangan daripada jumlah nisab, maka tak wajib juga. Ya. Kalau setahun kita simpan duit tu 21,000, tak kurang, bahkan bertambah, maka cukup akhir tahun nanti, cukup genap setahun, bayar zakat lah. Ya. Sempurna haul ni setahun pemilikan terhadap nisab. 21,000 tu dia genap, dia jejak je harta kita, simpanan kita 21,000, maka bermulalah haul. Walaupun dah cukup nisab, tapi baru bermula haul. Ya. Lepas tu jumlah 21,000 tu tak kurang, bahkan bertambah 22, 23 sampailah 12 bulan. Maksudnya duit kita tu tak kurang daripada 21,000, tak kurang daripada jumlah nisab, maka ini dinamakan dengan sempurna haul. 12 bulan, 21,000 tu tak kurang, maka barulah wajib bayar zakat harta. Baik. Kaedah pembayaran secara umumnya, kaedah pembayaran di institusi zakat offline ini semua negeri, semua institusi mengamalkannya lah, ya. Iaitu terus ke kaunter zakat. Ini cara apa kita panggil, cara tradisional lah, ya. Kita boleh pergi terus ke kaunter zakat, ya. Kalau zakat fitrah tu kita boleh bayar kepada amil yang dilantik secara offline.
Adapun secara online sekarang banyak ikut kepada negeri. Boleh pergi kepada website yang berkaitan, boleh buat melalui perbankan internet, boleh buat melalui potongan gaji bagi zakat pendapatan, ya, ikut kepada kebijaksanaan institusi zakat yang ada di setiap negeri. Ya, sekarang ni kita mudah untuk kita online sahaja, maka bayar secara online. Tapi ada setengah negeri mungkin tak menyediakan platform ni. Ya, maka kenalah pergi kepada kaunter zakat. Tapi saya rasa semua negeri dah mengamalkan online pembayaran secara online, khususnya pada musim-musim PKP ini. Pembayaran online tu lebih digalakkan. Ya. Ini pula cara memohon zakat. Cara memohon zakat ataupun kita panggil sebagai syarat lah, syaratnya. Syarat biasanya seseorang itu boleh menerima zakat daripada institusi yang diminta. Yang pertama Islam, orang bukan Islam tak boleh. Ya. Yang kedua, warga negara Malaysia. Yang ketiga, telah berdaftar sebagai penerima asnaf fakir miskin di negeri masing-masing. Ini bagi fakir miskin. Bagi mereka yang belum mendaftar, hendaklah mengisi borang bencian, tidak menerima sebarang bantuan dari mana-mana pihak atau menerima bantuan tetapi masih tidak mencukupi. Ini secara umumnya ini adalah cara memohon zakat bagi fakir miskin. Ya. Tapi kalau mungkin pelajar dan sebagainya tidak perlu kepada daftar sebagai fakir miskin. Ya. Pelajar ni asalkan dia minta saja sudah mencukupi. Ya, dia pegang title pelajar saja, dia sudah memadai untuk dia menerima zakat. 8 golongan asnaf yang disebut oleh syarat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Ya, fakir ni golongan yang miskin lah. Miskin yang lebih miskin daripada miskin. Miskin dah miskin dah. Fakir ni lebih miskin daripada miskin. Ya, kalau dia umpama macam ni, kalau satu hari diperlukan, sepatutnya orang biasa memerlukan RM10, tapi pendapatan yang dia ada pada hari tersebut kurang daripada RM5. Separuh daripada keperluan yang sepatutnya tu dia tak sampai. Adapun miskin, miskin ni dia pendapatan dia separuh tu ada tapi masih lagi tidak mencukupi, tak sampai RM10 contohnya. Jadi fakir ni lebih daif daripada miskin. Lebih lemah, lebih apa? Lebih susah daripada miskin. Amil iaitu yang orang-orang ataupun individu ataupun institusi yang dilantik untuk kutip zakat. Ya, contohnya kalau nak kutip zakat fitrah, contohnya ada amil daripada masjid-masjid, contohnya imam, bilal dan mana-mana lah, ya, individu yang dilantik oleh Majlis Agama Islam. Ada pula contohnya tadi kita kata PPZ. Ya, maka dia adalah amil sebab dia tugasnya untuk mengutip zakat. Ya. Majlis Agama Islam sendiri pun amil sebab dia menguruskan zakat. Yang keempat, mu'allaf, iaitu orang yang baru peluk Islam ataupun orang yang cenderung hatinya untuk memeluk Islam. Dia belum Islam lagi tapi cenderung hatinya untuk memeluk Islam, pun boleh menerima zakat. Riqab iaitu merujuk kepada hamba yang ingin melepaskan diri daripada belenggu kehambaan. Tapi sekarang tak adalah. Al-gharimin iaitu orang yang berhutang. Ya, susah, orang susah. Yang mana dia berhutang tu pun hutang kepada keperluan hidup dia. Ya. Maka dia boleh menerima zakat. Fi sabilillah orang yang berjalan di atas landasan dalam menegakkan agama Islam. Jadi fisabilillah ni luas dia punya definisi. Jadi orang yang berdakwah pun fisabilillah, orang yang pergi berperang pun fisabilillah, orang yang belajar ilmu agama pun fisabilillah. Jadi mereka pun ikut kepada termasuk di dalam golongan asnaf. Ya, itu perlu lihat kepada perincian di dalam institusi zakat setiap negeri. Ya. Yang terakhir Ibn Sabil, orang dalam perjalanan. Baik, ini antara 8 golongan asnaf yang terlibat. Jadi ini sekadar ini sahaja perbincangan kita berkaitan dengan pentadbiran zakat. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.